Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sehat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Minda dan Emosi yang Sihat. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Minda dan Emosi yang Sihat ini terdapat pada muka surat 19 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baiklah murid-murid, standard pembelajaran pada hari ini iaitu 2.4.1 membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat ulasan dengan betul. Seterusnya, objektif pembelajaran atau OP pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat membaca dan menjelaskan 4 maklumat yang tersurat dan tersirat daripada teks ceramah mengenai minda dan emosi yang sihat untuk membuat ulasan dengan betul. Kedua, menulis sebuah ulasan berdasarkan teks ceramah mengenai minda dan emosi yang sihat dengan menggunakan ayat yang gramatis. Berikut merupakan kriteria kejayaan atau KK yang perlu murid capai dalam pembelajaran pada hari ini, iaitu murid berjaya membaca dan menjelaskan 4 maklumat yang tersurat dan tersirat daripada teks ceramah mengenai minda dan emosi yang sihat untuk membuat ulasan dengan betul. Kedua, murid berjaya menulis sebuah ulasan berdasarkan teks ceramah mengenai minda dan emosi yang sihat dengan menggunakan ayat yang gramatis. Baiklah murid-murid, sila perhatikan keempat-empat gambar ini. Apakah yang kamu faham berdasarkan gambar-gambar ini? Ya, gambar-gambar ini menunjukkan sekumpulan kanak-kanak yang bersemangat sewaktu belajar dan juga bergembira bersama rakan-rakannya. Namun begitu, terdapat gambar yang menunjukkan kanak-kanak yang sedang tidur sewaktu guru mengajar dalam kelas. Juga terdapat seorang kanak-kanak yang berasa marah sekali. Oleh itu, kita hendaklah menjaga kesihatan minda dan emosi kita supaya kita dapat hidup dengan gembira dan juga dapat menumpukan perhatian sewaktu belajar. Tidak dilupakan juga, kita hendaklah mengawal emosi ataupun perasaan supaya kita disukai oleh rakan-rakan yang lain. Murid-murid, sila baca teks ceramah ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Diharapkan murid-murid dapat mengikut cikgu membaca ceramah ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Selamat pagi warga sekolah jenis kebangsaan Tamil Kupang. Saya akan menyampaikan ceramah yang bertajuk Minda Sihat, Emosi Stabil, Tindakan Tepat. Apakah minda dan emosi? Minda ialah keupayaan otak kita untuk berfikir, mengawal pergerakan, mentafsir maklumat seperti bau,
dengar dan rasa. Emosi pula ialah perasaan. Apakah faedahnya jika minda sihat dan emosi stabil? Hadirin yang saya muliakan, minda dan emosi yang sihat membantu kita membuat pertimbangan yang positif. Oleh itu, kesilapan semasa membuat keputusan tidak akan berlaku. Selain itu, kita tidak akan cepat berasa marah jika emosi dapat dikawal. Lantaran itu, perhubungan dengan rakan-rakan akan sentiasa mesra. Individu yang mempunyai minda yang sihat juga dapat menghadapi sesuatu musibah dengan tenangnya. Kita mampu mengawal perasaan sedih supaya tidak berpanjangan. Di samping itu, perasaan takut dapat dihindari semasa menghadapi tekanan. Kita berasa selesa dan yakin. Contohnya, kita tidak akan mendiamkan diri semasa perbincangan di dalam kelas. Akhir sekali, kita dapat tidur dengan nyenyaknya. Kita tidak akan mengantuk semasa menjalani aktiviti kurikulum dan ko-kurikulum. Oleh itu, prestasi pelajaran dan aktiviti luar bilik darjah kita sentiasa cemerlang. Saya berharap agar semua murid mendapat manfaat daripada ceramah yang saya sampaikan ini. Kesimpulannya, jika minda sihat dan emosi kita stabil, kita akan hidup bahagia. Sekian, terima kasih. Murid-murid, sekarang mari kita fahami mesej yang disampaikan berdasarkan ucapan tadi. Ya, untuk pengetahuan murid-murid, ayat yang bergaris warna merah merupakan idea tersurat, manakala ayat yang bergaris warna putih ialah idea tersirat. Mari kita lihat setiap idea tersurat dan idea tersirat yang terdapat dalam teks ceramah ini. Kita lihat. Yang pertama, dalam perenggan yang ketiga, minda dan emosi yang sihat membantu kita membuat pertimbangan yang positif. Oleh itu, kesilapan semasa membuat keputusan tidak akan berlaku. Murid-murid, lihat dalam idea tersurat pertama ini menyatakan bahawa sekiranya kita mempunyai minda dan emosi yang sihat, sebenarnya dapat menolong kita membuat pertimbangan ataupun berfikir secara rasional. Supaya apa? Supaya kita tidak membuat kesilapan dalam membuat keputusan. Contohnya lah, kalaulah murid-murid mempunyai minda yang sihat, murid-murid dapat menentukan perkara yang baik ataupun yang buruk. Seterusnya, kita lihat idea tersurat yang kedua. Selain itu, kita tidak akan cepat berasa marah jika emosi dapat dikawal. Ini merupakan idea yang tersurat. Maksudnya iaitu apabila murid-murid ataupun cikgu sendirilah mempunyai minda dan emosi yang sihat, cikgu dan murid-murid juga tidak akan cepat marah ataupun cepat melenting. Orang tegur sikit, kamu dapat mengawal perasaan. Kamu tidaklah melawan balik kata-kata orang lain itu dengan kata-kata yang kesat seperti mencarut. Tidak elok ya murid-murid untuk mencarut. Dan
Di sini, apabila kita mengawal perasaan marah, maka hubungan silaturahim sesama rakan-rakan dapat dipererat. Maksudnya kita dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Sentiasa mesra itulah. Mesra di sini iaitu dapat berkawan baik. Dan kita lihat idea tersurat yang ketiga iaitu individu yang mempunyai minda yang sihat juga dapat menghadapi sesuatu musibah. Maksudnya di sini, sesiapa sahaja yang mempunyai minda dan emosi yang sihat pastinya dapat merasai sesuatu masalah itu dengan penuh kesabaran. Maksudnya tidak mudah menyalahkan sesiapa. Contohnya, apabila berlaku kemalangan, kamu tidak boleh menyalahkan sesiapa sahaja yang menyebabkan punca kemalangan tersebut. Maksud kamu perlu tenang, perlu bermuhasabah diri. Mungkin kita juga ada yang membuat kesilapan ataupun menjadi punca kemalangan itu. Dan apabila kita mempunyai minda yang sihat, ini kita dapat mengawal suatu masalah. Musibah tu masalah ataupun suatu perkara yang tidak diingini berlaku kan. Kita dapat mengawal perasaan sedih ataupun muram. Kita akan dapat mengawal kesedihan itu yang berpanjangan. Maksudnya apabila kamu berlaku kemalangan ataupun apa-apa berlaku seperti kematian ahli keluarga ataupun kegagalan dalam peperiksaan. Maksudnya di sini kamu menghadapi masalah itu dan kamu dapat mengawal minda dan emosi kamu tu supaya tidak bersedih terlalu lama. Diharapkan murid-murid dapat memahami idea tersurat dan tersirat dalam bahagian ini. Kita sambung idea tersurat dan tersirat yang keempat iaitu di samping itu, perasaan takut dapat dihindari semasa menghadapi tekanan. Kita berasa selesa dan yakin. Untuk pengetahuan murid-murid, idea tersurat ini menjelaskan bahawa apabila kita mempunyai minda dan emosi yang sihat, kita dapat mengelakkan. Di sini perkataan dihindari iaitu mengelakkan. Mengelakkan apa? Mengelakkan perasaan takut ataupun risau apabila murid-murid menghadapi sesuatu masalah ataupun tekanan dalam hidup. Dan di sini apabila kita dapat menghindari perasaan risau dan takut ini, kita akan hidup selesa dan yakin dengan keputusan yang kita lakukan itu. Maksud di sini kita tidak ragu-ragu dengan tindakan. Contohnya, cikgu tahu murid-murid pastinya akan risau sewaktu menghadapi musim peperiksaan. Ya, memang tidak dinafikan semua orang akan berasa takut. Maka di sini timbullah perasaan kerisauan ataupun takut. Alahai, aku takutlah nak periksa ni kan. Jadi di sini apabila kita dapat mengawal minda dan emosi perasaan yang takut tadi, kita akan rasa yakin dan boleh berjaya untuk mencapai keputusan peperiksaan yang cemerlang ataupun lulus. Pastinya akan membanggakan ibu dan ayah kamu. Kita lihat idea tersurat yang terakhir. Akhir sekali, kita dapat tidur dengan nyenyaknya. Kita tidak akan mengantuk semasa menjalani aktiviti kurikulum dan co-kurikulum. Maksud idea tersurat yang berwarna merah itu, kita dapat tidur dengan nyenyaknya apabila kita mempunyai minda dan emosi yang sihat. Memang betul, apabila kita dapat mengawal minda dan emosi, kita akan mudah tidur dengan nyenyak. Maksudnya, murid-murid tiada masalah untuk difikirkan. Contohnya lah, cikgu bagi satu contoh. Apabila murid-murid menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan,
maka ia akan menyebabkan murid-murid sukar untuk tidur. Betul kan? Murid-murid akan selalu terfikir selalu, kan, masalah-masalah yang timbul. Contohnya pergaduhan dengan kawan-kawan, kan. Kenapalah aku bergaduh tadi ya? Kamu tak dapat tidur dengan nyenyak. Sebab tu terdapat masalah minda dan emosi yang berlaku dalam fikiran murid-murid. Jadinya di sini apabila kita dapat tidur dengan nyenyaknya, maka kita akan sentiasa aktif sewaktu belajar. Kurikulum ni melibatkan aspek pembelajaran di dalam kelas. Murid-murid dapat menumpukan pelajaran, dan kurikulum di sini maksudnya lah aktif bersukan ataupun beruniform lah, ataupun melibatkan aktiviti dalam aktiviti kelab dan persatuan. Jadi di sini apabila murid tidur dengan nyenyak dan tidur secukupnya, murid akan dapat menumpukan perhatian sewaktu belajar dan melibatkan aktiviti sukan serta unit uniform, juga kelab dan persatuan. Dan kita lihat dalam ayat yang terakhir di sini, kesimpulannya, jika minda sihat dan emosi kita stabil, kita di sini ialah soalan kebat. Maksudnya di sini, kalaulah murid-murid mempunyai minda dan emosi tadilah yang sihat, apa yang akan berlaku? Pastinya kita akan hidup bahagia. Diharapkan murid-murid dapat memahami idea tersurat dan idea tersirat dalam teks ceramah ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, inilah idea tersurat dan tersirat berdasarkan teks ceramah tadi. Kamu perlu menghubungkan idea tersurat dengan idea tersirat menggunakan kata hubung keterangan untuk membuat ulasan. Maksudnya di sini, apabila murid-murid ingin membuat ulasan, kita mestilah ataupun kenal pasti ataupun cari dahulu idea tersurat, kemudian carilah idea tersirat dalam teks ceramah ataupun petikan yang kamu bacalah yang tadi tu. Jadinya di sini sangatlah mudah apabila murid-murid ingin membuat ulasan berdasarkan teks ceramah ataupun teks cerita ataupun teks petikan. Kerana di situ sudah pun terdapat idea tersurat dan juga idea tersirat. Apa itu idea tersurat ya? Idea tersurat ni sebenarnya idea yang sudah ada ataupun jelas pemahaman kita. Kalau tersirat ni di sebalik pemahaman tadi. Cikgu bagi satu contoh lah. Okey, tersurat. Ali dan Abu pergi ke perpustakaan. Paling mudah, kamu faham kan? Tersuratnya Ali dan Abu pergi ke perpustakaan. Maka di sini apakah tersiratnya? Tersirat ni maksudnya di sebalik daripada aktiviti pergi tersebut kan, pergi ke perpustakaan. Jadi di sini kerana apa? Kerana mereka mahu mengulang kaji pelajaran ataupun mereka mahu meminjam buku ataupun mereka ingin mengemas buku-buku yang bersepah ataupun mereka mahu membersihkan perpustakaan tersebut. Jadi di sini tersirat ni terlalu meluas. Meluas, tetapi kita hendak fokus terhadap perpustakaan tersebut. Janganlah kita bagi ide tersirat Ali dan Abu pergi ke perpustakaan kerana mahu makan. Boleh ke? Tak boleh. Sebab ide tersirat tu sudah menyimpang jauh. Menyimpang tu maksudnya dah lari jauh lah. Tidak mengikut perkara yang dikendaki dalam tersurat tersebut. Faham ya murid-murid? Jadi di sini kita lihat ide tersurat yang terdapat dalam teks ceramah tadi. Yang pertama, dapat menolong kita membuat pertimbangan yang rasional. Jadi di sini kerana apa ya kita mempunyai
minda dan emosi yang sihat membuat pertimbangan yang rasional. Kerana apa? Jadi di sini kita akan hubungkan dengan kata hubung keterangan. Contohnya situ cikgu sudah nyatakan supaya, kerana, agar, untuk, bagi, demi. Yang dalam awan warna merah itulah kan. Dan kita akan sambungkan dengan ide tersirat. Ide tersiratnya iaitu kita tidak membuat keputusan yang salah. Di sini mungkin murid-murid akan berasa hairan. Kenapa terdapat perkataan yang berubah? Ya, cikgu akan ubahkan beberapa perkataan yang hampir sama maksud supaya kita tidak meniru sebulat-bulatnya perkataan dalam teks ceramah tadi. Dan kita lihat ide tersurat yang kedua. Kita tidak berasa mudah marah. Cikgu ringkaskan ide tersurat tadi kan. Kita tak perlulah nak tulis panjang-panjang. Tulis sebiji-sebiji. Maksud tiru semua ide tadi. Kalau boleh elakkan. Kita hendak buat ulasan. Ulasan ni ialah akan ringkaskan sesuatu maklumat. Dan apakah ide tersirat? Kerana apa kita tidak berasa mudah marah? Kita lihat anak panah yang ke kanan itu, kita dapat menjaga hubungan persahabatan. Itu ialah idea tersiratnya. Hubungan mesra tadi tu kan. Hubungan mesra sinilah menjaga hubungan persahabatan. Ataupun murid-murid nak tulis yang lain pun boleh dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Dan kita lihat ide tersurat yang ketiga. Kita dapat menghadapi masalah dengan tenang. Ini ialah ide tersurat. Dan kita lihat ide tersirat. Kerana apa ya? Kita dapat menghadapi masalah dengan tenang sekiranya kita ada minda dan emosi yang sihat. Kerana apa? Kerana kita tidak berasa sedih selalu. Sedih berpanjangan tu cikgu gantikan dengan selalu. Seperti yang cikgu cakap tadi, untuk membuat ulasan kita akan ada ubah sedikit perkataan yang hampir sama maksud supaya kita tidak meniru sebulat-bulatnya. Dan tidak meniru sepenuh perkataan tersebut. Kalau boleh elakkan. Dan kita lihat ide tersurat yang keempat, kita dapat menjauhi perasaan takut. Ini ialah tersurat apabila kita ada minda dan emosi yang sihat, kita akan dapat menjauhi. Di situ dalam teks tadi ada dihindari kan. Hindar tu maksudnya ialah menjauhi. Jadi di sini apabila kita dapat menjauhi perasaan takut, kerana apa? Kerana kita akan selesa dan mempunyai keyakinan diri. Itu ialah idea tersirat. Kerana apa? Mesti kita akan timbulkan sesuatu perkara. Seperti cikgu cakap tadilah, Ali dan Abu pergi ke perpustakaan. Itu tersurat. Tersiratnya apa? Macam-macam lah yang cikgu jelaskan tadi. Dan kita lihat ide tersurat yang terakhir, dapat tidur dengan nyenyak. Ini ialah idea tersurat. Dan kita lihat ide tersirat. Kerana apa kita dapat tidur dengan nyenyak ya apabila kita ada minda dan emosi yang sihat tadi? Supaya kita bersemangat dan aktif sewaktu belajar dan bersukan. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami antara perbezaan idea tersurat dengan idea tersirat untuk membuat ulasan. Untuk pengetahuan murid-murid, dalam peperiksaan idea tersirat sangat penting supaya kamu dapat markah ulasan yang cemerlang. Kalau markah ulasan yang cemerlang ini biasanya 12, 13, 14, 15 ataupun 13, 14, 15. Tengoklah skema pemarkahan yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia ataupun guru kamulah di sekolah masing-masing. Okey. Nak dapat markah yang penuh tu, kamu perlu ada idea tersirat dalam ulasan kamu. Nak ada idea tersirat, mestilah kamu hubungkan dengan
kata hubung keterangan yang cikgu jelaskan tadi. Diharapkan murid-murid dapat memahami idea tersurat dan idea tersirat ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, ini merupakan tips atau panduan ataupun cara-cara murid-murid untuk menulis ulasan. Cikgu sudah pun terangkan tadi. Namun begitu, cikgu cuba untuk mengulangnya sekali lagi supaya murid-murid dapat memahami dengan lebih jelas. Kita lihat yang pertama. Cari 3 atau 4 idea tersurat dan tersirat. Maksudnya di sini, apabila murid dikehendaki untuk membuat ulasan, cari dulu idea. Idenya 3 ataupun 4. Sekurang-kurangnya 3 atau 4. Dan sangat mudah apabila kamu membuat ulasan berdasarkan teks cerita, teks ceramah, teks petikan. Kerana apa? Kerana dalam teks tersebut sudah pun dinyatakan ataupun ditulis oleh penulis tersebut ide tersuratnya dan juga ide tersirat seperti yang kamu baca tadi kan. Teks ceramah tadi mempunyai ide tersurat. Dan tulisan yang digariskan berwarna merah itu merupakan idea tersurat. Manakala ayat yang cikgu gariskan berwarna putih itu idea tersirat. Idea tersirat ini biasanya akan mengikuti selepas idea tersurat. Murid-murid dapat kenal pastilah kan, sangat senang. Seterusnya, kita lihat hubungkan tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata hubung keterangan. Ya, di sini murid-murid perlulah menghubungkan ide tersurat dan juga ide tersirat. Sangat penting nak hubungkan kedua-dua ide ini dengan menggunakan kata hubung keterangan. Seperti yang cikgu jelaskan tadi, ada supaya, kerana, agar, demi, untuk, kan? Di situlah murid-murid dapat menghubungkan antara kedua-dua tadilah, kedua-dua idea tersurat dan tersirat. Dan kita lihat yang nombor 3. Cuba tukarkan perkataan asal kepada perkataan yang baharu ataupun perkataan gantian yang sesuai ataupun perkataan yang hampir sama maksud. Kita lihat dalam jadual yang berwarna biru itu, cikgu sudah senaraikan perkataan asal ataupun perkataan yang sedia ada daripada teks ceramah tadi. Dan kita lihat terdapat perkataan baharu yang cikgu sesuaikan, yang cikgu cuba cari untuk hampir sama maksud dengan perkataan asal yang sedia ada dalam teks ceramah tadi. Contohnya positif. Perkataan baharunya iaitu rasional. Kita menggantikan idea perkataan asal tadi dengan perkataan yang hampir sama maksud. Kedua, cepat. Cikgu gantikan dengan mudah. Yang ketiga, rakan-rakan. Cikgu gantikan dengan perkataan baru atau hampir maksudnya yang sama, iaitu persahabatan. Yang keempat, emosi. Perkataan baharunya ataupun perkataan hampir sama maksud, perasaan. Seterusnya, hindari. Cikgu gantikan dengan jauhi, menjauhkan. Seterusnya, tidak mengantuk. Cikgu gantikan perkataan lain yang hampir sesuai dalam konteks perkataan ini, bersemangat ataupun murid-murid boleh tulis aktif. Seterusnya, kurikulum. Cikgu gantikan perkataan barunya iaitu belajar. Dan co-kurikulum, cikgu gantikan ataupun sesuaikan perkataan yang hampir sama maksud iaitu sukan, ataupun murid-murid nak tulis yang lain seperti melibatkan aktif dalam unit beruniform pun boleh, ataupun aktiviti kelab dan sukan pun boleh, ataupun kelab dan persatuan pun boleh. Cikgu terima. Dan di sini minda boleh kita tukarkan ataupun
sesuaikan dengan perkataan yang baharu yang pisah bermaksud dengan minda, iaitu fikiran. Seterusnya, kita lihat yang nombor 4. Untuk penulisan bagi bahagian B, iaitu ulasan ini, murid-murid perlulah menulis 3 perenggan sahaja. Maksudnya di sini, apabila kita hendak membuat ulasan, amatlah sesuai 3 perenggan sahaja. Dalam perenggan ini terdiri daripada pendahuluan. P1 sama dengan pendahuluan, P2 sama dengan idea tersurat tambah idea tersirat. Jadi di sini perenggan kedua ni kamu perlu gabungkan idea tersurat dengan idea tersirat. Contohnya tadi kamu ada 5 idea tersurat dan 5 idea tersirat. Kamu gabung atau hubungkan di sini dan jadikan ia sebagai satu perenggan. Kita lihat dalam perenggan yang ketiga, iaitu perenggan yang terakhir sebagai penutup. Jadi di sini murid-murid perlulah menulisnya sebagai kesimpulan. Dan kita lihat tips yang terakhir, iaitu gunakan penanda wacana. Penanda wacana iaitu perkataan yang mula-mula untuk membuat perenggan baharu. Di sini cikgu buat formula lah. Asdiak, mungkin ada cikgu di sekolah kamu dah ajarkan formula lain. Di sini cikgu ajarkan asdiak. Tak mengapalah, ikutlah mana-mana kesesuaian murid-murid. Tidak salah. Okey. Yang A itu merujuk kepada antaranya. Kan? Antara kepentingan minda dan emosi yang sihat. Apa antara kepentingannya? Kepentingan itu kebaikannya tadi kan, dapat mengawal perasaan marah, kan? Contohnya lah tadi. Yang S pula selain itu. Selain itu pun boleh, ataupun seterusnya pun boleh. Cikgu terima sahaja. Kemudian DI, D huruf besar dengan I kecil tu kan. D itu maksudnya di samping itu. Di samping itu. Dan E akhir sekali. Dan K kesimpulan. Oleh itu, tips yang paling mudah sebenarnya apabila murid-murid ingin mencari idea tersirat sebenarnya tidak susah. Memang kebanyakannya masalah ini berlaku dalam kalangan murid. Murid-murid tidak dapat mengenal idea tersirat. Sebenarnya tidak susah. Idea tersirat ni murid-murid boleh dapatkannya melalui persoalan dalam fikiran murid-murid. Timbulkan, gunakan kata tanya, kenapa, mengapa, bagaimana. Contohnya tadilah, saya bagi satu contoh barulah yang lain pula. Siti dan Aminah pergi ke sekolah. Tadi pergi ke perpustakaan, sekarang pergi ke sekolah. Siti dan Aminah pergi ke sekolah. Itu idea apa? Idea tersurat, kan? Jadi di sini apakah idea tersirat? Jadi di sini murid-murid perlu timbulkan persoalan. Kenapa ya? Mengapa? Apakah tujuannya pergi ke sekolah? Apabila kita dah ada persoalan yang timbul untuk mencari penjelasan berdasarkan idea tersurat tadi, Siti dan Aminah pergi ke sekolah, jadi kamu boleh jelaskan ataupun terangkan dengan idea tersirat. Untuk apa? Untuk belajar ataupun untuk menimba ilmu pengetahuan. Untuk menjadi murid yang cemerlang mesti ada tersirat. Tersirat di sini cikgu hubungkan dengan untuk tadi kan, untuk menjadi murid yang cemerlang, untuk belajar. Diharapkan murid-murid dapat memahami kelima-lima tips panduan ini untuk membuat ulasan, supaya murid-murid dapat membuat ulasan yang terbaik dan mendapat markah ulasan yang cemerlang. Semoga kita bertemu lagi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah
pada hari yang lain. Sekian, terima kasih. Baiklah murid-murid, kini tiba masanya untuk murid-murid membuat ulasan. Tuliskan sebuah ulasan mengenai ceramah kepentingan, minda dan emosi yang sihat dengan menggunakan idea tersurat dan tersirat tadi dalam buku penulisan. Kita lihat perenggan yang pertama yang cikgu labelkan dalam kotak warna kuning itu. Ceramah ini mengenai kepentingan minda dan emosi yang sihat kepada diri kita. Ini merupakan pendahuluan. Pendahuluan ini mestilah berada dalam perenggan yang pertama. Jadi di sini, dalam perenggan yang pertama ini, murid-murid tidak perlu untuk tulis idea tersurat dan tersirat. Di manakah murid-murid perlu menuliskan idea tersurat dan tersirat ini? Ya, murid-murid perlu menuliskan idea tersurat dan tersirat ini dalam perenggan yang kedua. Seperti yang kamu nampak di situlah. Okey, antara kepentingan minda dan emosi yang sihat ialah dapat menolong kita membuat pertimbangan supaya kita tidak apa? Jadi di sini supaya itu kata hubung keterangan. Jadi di sini murid perlu hubungkan idea tersurat dengan idea tersirat. Yang tersirat tadi rujuk balik dalam peta pelbagai alir. Seperti yang cikgu tunjukkan tadilah. Selain itu, kita tidak berasa mudah marah untuk apa? Tersiratnya ada dalam peta pelbagai alir tadi. Jadi di sini tersuratnya tidak mudah berasa marah. Tersiratnya di mana? Tersirat tu ada sebenarnya dalam peta pelbagai alir tadi kan. Untuk menjelaskan maklumat yang tersurat. Tersuratnya tadi tidak berasa mudah marah. Di samping itu, kita dapat menghadapi masalah dengan tenang agar mesti ada penjelasan. Agar apa di situ? Kan. Jadi murid rujuk balik dalam peta pelbagai alir. Di sini yang tempat kosong itu merupakan idea tersirat. Murid perlu hubungkan idea tersirat tadi. Okey. Dan akhir sekali, kita dapat menjauhi perasaan takut supaya apa? Supaya apa? Apa ni dalam ruangan kosong tu yang bergaris tu ialah ruangan untuk kamu tulis idea tersirat. Tersurat kawannya tersirat. Dan perlu dihubungkan kata hubung keterangan supaya tadi kan. Yang warna merah tu supaya, untuk, agar, supaya. Itu merupakan kata hubung keterangan. Boleh pilihlah yang mana-mana sahaja sesuai dalam idea tersebut. Dan kita lihat kesimpulannya, jika fikiran dan emosi kita sihat, maka kita akan di sini kebat. Kalaulah kita mempunyai fikiran dan emosi yang sihat, kita akan apa? Seperti yang cikgu jelaskan tadi, ada jawapannya. Diharapkan murid-murid dapat memahami cara-cara membuat ulasan dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah pada hari yang lain. Sekian, terima kasih. Semoga kita bertemu lagi dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.